Salam sejahtera kepada semua yang bersama dengan saya di siaran Khabarin Malindo kita pada hari ini. Saya pada hari ini sangat bangga kerana bukan saja kita boleh berkongsi ilmu, tetapi pada hari ini kita boleh bersukaria bersama-sama dengan melihat orang yang sihat. Sekiranya anda sakit, ya kita bantu orang yang sakit. Sekira anda yang masih mencari ubat-ubatan, kita bantu orang yang mencari ubat-ubatan. Sekiranya anda sedang mencari khasiat-khasiat daun-daun dan pohon-pohon, nah pada hari inilah kita akan kongsikan rahsia khasiat dan juga pohon-pohon ini. Dan pada hari ini saya ingin seperti biasa di dalam siaran Khabarin Malindo ini, Malaysia Indonesia juga ada di antara kawan-kawan kita daripada Indonesia yang bersama-sama menonton siaran Khabarin Malindo. Pripun khabare Pak? Ya, selalu saya sebut pripun khabare. Wong Jawa. Jadi orang Jawa ni dia akan menyebut pripun khabare itu apa khabar kata dia, ya. Apa khabar? Pripun khabare. Jadi sama-sama kita melihat bahawa di antara kadang-kadang kita lihat berkenaan dengan hari ini, topik yang akan saya sajikan kepada anda iaitu berkenaan dengan 3 jenis daun. 3 jenis daun ataupun pohon yang kadang-kadang kita lihat ada di tepi pasu. Dan kadang-kadang kita lihat juga ada di tepi jalan. Kadang-kadang kita lihat ada di belakang rumah kita. Ya. Contoh yang pertama ya kita tengok iaitu pucuk betik. Pucuk betik. Ini dia bentuk pucuk betik. Ada orang yang tak tahu ini dia pucuk betik ni. Pucuk betik ni banyak khasiatnya saudara-saudari. Khasiat antara pucuk betik ni adalah kalaulah badan kita naik gatal-gatal. Ya, naik gatal-gatal, ya ada kayat ataupun ada butir-butir gatal, ya. Ambil pucuk betik ini digiling dengan sedikit kapur. Kapur tu orang makan sirih tu. Kapur yang makan sirih. Kapur yang makan sirih tu kita ambil, giling. Kalau tak ada tempat giling pun ambil pucuk betik tu lah. Kita giling dengan tangan pun boleh. Tampal tempat yang gatal. Tampal tempat yang naik kayak. Itu dia. Itu adalah daripada sisilah. Daripada sisilah yang kita perlu turunkan. Khasiat daun-daun yang begitu lumayan khasiatnya yang ada kadang-kadang di tepi pasu, kadang-kadang di bawah tangga dan sebagainya. Tetapi itulah daun ubat-ubat. Ya, daun ubat-ubat. Contoh macam betik di belakang rumah kita, di tepi rumah kita, di depan rumah kita. Pucuk betik itu bukan sahaja untuk kita memerangi kayat, gatal-gatal kulit, tetapi pucuk betik itu boleh digunakan untuk mengurangkan darah tinggi. Ramai orang tak tahu ni. Pucuk betik boleh mengurangkan darah tinggi. Dia punya function ni. Function dia ini memang cukup luar biasa, Pak. Cukup luar biasa. Pucuk betik kita bukan saja makan rebus air. Makan sekali dengan pucuk dia tu jadikan ulam cicah budu. Ulam. Makan begitu. Kalau terbaiknya janganlah cicah budu sebab masing-masing ni darah tinggi ya. Jadi kita makan mentah-mentah, kita rebus. Jadi rebus, kita makan gaun nasi, makan sekali dengan nasi ya. Ataupun kita makan begitu saja, ataupun kalau tak boleh makan secara orang kata rebus macam tu tak sesuai, okey tak apa. Boleh. Makan macam mana? Buatkan kerabu. Kerabu kerang ke, kerabu ikan ke, kerabu ayam ke, kerabu perut ke. Kerabu ini kerabu pucuk betik. Nak makan kerabu pucuk betik. Jumpa balik kampung, jumpa mak. Nak makan kerabu pucuk betik. Menyanyi sikit, tarik sikit. Kerabu pucuk betik. Macam tu. Barulah mak ingat. Baliknya cucu dia panggil. Cucu. Ni cucu nak makan kerabu pucuk betik ni. Kerabu pucuk betik. Itulah ilmu. Yang pertama saya nak kongsikan dengan anda iaitu khasiat. Khasiat begitu banyaknya khasiat pucuk betik ini. Jadi gunalah pucuk betik ini sebaik-baiknya dan turunkanlah ilmu. Bukan saja khasiat yang pertama tadi saya kata gatal-gatal kulit ni. Gatal-gatal kulit, miang-miang bawah. Kadang-kadang celah ni, celah. Celah ni gatal-gatal, celah ni. Celah tu giling. Pucuk betik ni letak ya sampai kering. Kalau nak cepat kering, kasih kipas sikit lah. Kipas apa? Kipas libas. Jadi itu khasiat dia. Khasiat dia. Jadi satu, mengurangkan gatal-gatal dan kayat ya.
Yang kedua iaitu kencing darah tinggi, ya, darah tinggi. Ubat darah tinggi, ya, yang kedua. Pucuk betik ni ulam dijadikan kerabu ataupun dijadikan ulam, rebus dan makan, ya, pucuk betik ni, ya. Yang ketiganya penyakit kuning. Penyakit kuning, baby, penyakit kuning semua ni pun ini akan sembuh. Jadi yang penting, setiap ubat-ubatan itu akan dijadikan ianya mujarab sekiranya anda memohon dengan Yang Maha Kuasa. Jadi anda pohon dengan Tuhan Yang Maha Kuasa. Segala-gala yang anda buat itu, anda makan itu dijadikan ubat. Dan segala yang makan itu dikeluarkan dengan kencing, dikeluarkan yang tak baik itu dengan apabila kita pergi ke kamar kecil ataupun kita buang air besar, ya, keluarkan semua. Niat begitu, ingat niat begitu. Jadi pucuk betik, itulah khasiat pucuk betik. Jangan tengok pokok betik makan buah betik je. Tapi tengoklah kepada pucuk betik tu. Itu dia. Hari ini saya kongsikan 3 jenis. 3 jenis daun seperti biasa di dalam siaran Kabare Malindo, dan 3 jenis daun ini antaranya pucuk betik yang telah saya kongsikan, iaitu khasiat pucuk betik ini 3 perkara, 3 jenis penyakit yang boleh kita sembuh dengan pucuk betik ini, dengan salah satunya adalah iaitu kayak-kayak gata-gata, yang keduanya penyakit kuning, dan yang ketiga adalah penyakit darah tinggi. Dan kita akan kembali 2 lagi daun selepas ini. Apaan ini? Kentang, telur, sama biji kopi. Bentar, ketiga benda ini mau gua rebus dulu. Coba, ini ada kaitannya dengan masalah lu loh. Kan gue yang punya masalah yang bertumpuk-tumpuk. Apa hubungannya dengan ini kentang, ini telur, ini kopi? Bentar, dengerin dulu. Ketiga benda ini gua rebus. Dan ketiga-tiganya mengalami kesulitan yang sama, yaitu air mendidih. Nah, ini hasilnya. Bentar. Gue jadi makin bingung. Jadi begini bro, dengerin gua baik-baik. Masing-masing benda ini mengalami reaksi yang berbeda saat mereka menghadapi air panas. Nih, ini kentang. Kentang itu kuat dan keras. Dan ketika kentang ini dimasukin ke dalam air yang mendidih, kentang bisa menjadi lunak dan lemah. Nah, ini telur. Telur adalah benda yang rapuh dan memiliki kulit luar yang tipis untuk melindungi bagian dalam telur yang cair. Sampai dimasukin ke dalam air yang mendidih, sampai akhirnya bagian dalam telur itu menjadi keras. Tapi biji kopi lah yang paling unik. Ketika biji kopi yang keras ini dimasukin ke dalam air yang mendidih, biji kopi bisa mengubah air dan menciptakan sesuatu yang baru. Terkadang dalam hidup ini banyak sesuatu yang terjadi di sekitar kita. Banyak hal-hal yang terjadi pada kita. Tapi satu-satunya hal yang paling penting adalah apa yang terjadi pada diri kita. Dengerin gue bro. Ibarat air mendidih, itu sebuah masalah dalam hidup kita. Nah, lu termasuk yang mana di antara 3 benda ini? Ketika kesulitan mendatangi lu, bagaimana cara lu dalam menghadapinya? Apakah lu adalah sebuah kentang, telur, atau biji kopi? Kembali anda di studio hari ini di siaran Kabare Malindo. Pripun kabare, pripun kabare, pripun kabare. Kabare sae ya. Apa kabar? Kabar baik. Pripun kabare? Kabare sae, baik ya.
Jadi tadi saya telah berkongsikan dengan anda iaitu berkenaan dengan pucuk betik. Sekarang, daun yang kedua atau pohon yang kedua saya ingin kongsikan dengan anda iaitu orang kata kalau di Terengganu, Kelantan itu pokok kilik anok. Pokok kilik anok. Ini dia. Pokok kilik anok tu macam mana kita nak tahu pokok kilik anok tu. Di bawah-bawah dia tu adalah anak-anak dia. Dia daun, ni daun dia. Daun dia, anak dia ni di bawah dia tu ada sebiji kalau kita tengok. Di bawah tu kalau kita tengok yang ni, di bawah dia tu adalah pokok dia, iaitu anak dia. Itulah kalau di KL, Selangor, di mana-mana ni orang panggil pokok dukung anak lah, dukung baby. Baby dia tu dukung tu tengok dia dukung tu. Tu. Dia dukung anak dia tu, Itulah khasiat pohon ini amat hebat. Dia boleh lawan ginseng ni. Pohon ni boleh lawan ginseng. Dia macam sepupu pada ginseng. Ginseng dengan pokok kilik anak ni, dukung anak ni boleh bincang. Boleh bincang. Khasiat dia tu boleh bincang. Dia sama naik. Pokok ni bukan saja penyakit kuning dia boleh sembuh, tetapi kalau anda rasa keletihan, rasa letih, rasa tak berapa nak bermaya, nak bawa kereta balik ke Pahang, nak bawa kereta pergi Tesco, mana-mana, ambil pokok kilik anak ni, pokok dukung anak ni, ambil, cuci satu pohon dan rebus di dalam air, jadikan macam teh, minum air dia. Sekejap keletihan dia akan hilang. Sekejap saja keletihan dia akan hilang. Wakakakacia. Kalau bahasa Jepun dia kata. Jadi sekejap je akan hilang. Sekejap je akan hilang. Jadi itu dia. Itu dia pokok dukung anak ni. Tapi saya ada satu rahsia. Rahsia yang saya ingin kongsikan dengan anda semua yang jantinanya lelaki. Pokok kilik anak inilah segala ubat untuk orang-orang yang senior atau junior yang mati pucuk. Jaga. Mati pucuk. Aduh lah. Ni. Tak naik. Mati pucuk. Ni pokok kuat ni. Ubat kuat. Jadi inilah menjadi air itu menjadi badan berasa panas. Jadi macam ginseng. Macam ginseng. Cubalah. Tak percaya, cubalah. Cuba. Jadi amalkan pokok dan air daripada pokok ini, anda akan rasa sihat. Kalau untuk perempuan, amalkan juga minum untuk pelancaran darah. Kelancaran darah anda itu anda minum, tetapi jangan minum sewaktu anda datang bulan ataupun datang haid. Kalau datang akhir-akhir nak habis tu boleh minum. Ataupun jangan minum sewaktu anda dalam kehamilan, kerana pokok ini airnya itu khasiat terlalu banyak. Jadi kita sebaik-baiknya jangan amalkan sewaktu itu. Tetapi kalau lelaki unlimited, dia boleh minum untuk tenaga batin. Jadi inilah khasiat yang orang tak tahu. Sebenarnya tak perlu pergi makan ubat kuat, tak perlu kata ini apa, no need. Benda boleh bincang. Kita boleh bincang lah. Tak ada masalah. Selain daripada orang kata madu kelulut. Madu kelulut pun jadi ubat kuat. Selain daripada itu, cari dulu pokok kilik anak ni. Tepi-tepi pasu je. Tepi-tepi jalan je. Tepi-tepi ambil, bersihkan. Masak, rebuskan. Minum air dia. Ibaratnya anda akan steam. Jaga-jaga. Ini orang kata ramai juga ni yang mesej WhatsApp saya ni. Kata, adakah sama pokok kilik anak ni khasiatnya dengan daun ketum? Apa pula daun ketum ni? Aduhlah. Ni bukan daun ketum. Ni pokok dukung anak. Biar betul daun ketum. Ni pokok dukung anak. Khasiat dia khasiat untuk kesihatan tubuh badan, daun ketung tidak menyentuh pada hari ni. Saya tak sentuh pun daun ketung ni. Tapi khasiat pokok dukung anak ni, khasiat dukung anak ini, khasiat
pohon dukung anak ini adalah untuk kesihatan tubuh badan. Satu, untuk orang penyakit kuning. Yang kedua, untuk orang mati pucuk. Yang ketiga, untuk pelancaran darah. Ya, kelancaran darah. Jadi inilah yang dikatakan kelancaran darah lelaki, perempuan. Ya. Tak perlulah orang kata nak minum alkohol, jenis stout ke apa, ala ni musim-musim pemandu mabuk apa semua ni. Tak payahlah. Minum ni. Ini akan melegakan badan anda, tenaga anda, ya, kembali asal untuk energi anda, macam energizer battery charger. Itu dia. Apa-apa pun kita boleh bincang. Sekiranya anda ingin tahu dengan lebih lanjut khasiat-khasiat yang berkenaan dengan pokok betik, berkenaan dengan pokok dukung anak ini, ya, dan juga satu lagi khasiat yang akan saya kongsikan di dalam siaran Khabarin Malindo ini, bukan saja khasiat untuk pokok betik, pucuk betik tadi, bukan saja untuk khasiat orang kata pokok ataupun pohon dukung anak ini, tetapi ada satu lagi. Jangan lupa, tunggu selepas ini. Kita kembali selepas ini. Luruhlah jalan payu kembang, tak belok jalan kayu jati. Di rumah hati indah karusun, ayam dan lape, ayam dan lape. Mendaki jalan pandai sikit, menurun jalan gabiaro. Di rumah hati indah kenal pe, awak lagi cua, ayam dan lape. Siku cape, saiku tabang, saiku lape, lape laju nan karimbo, oilah malang jua. Pagaruyung batu sengkang, sampai bajalan urang baso, duduk taman wang tiok sabantang, oi takkan najua, ayam dan lape. Baik, kita kembali lagi. Tadi kita kata ubat kuat macam ni. Ni, ubat kuat ni. Kuat ni. Kalau ahli bina badan dia boleh buat macam ni. Oh, dia boleh buat macam ni. Oh, dia boleh buat macam ni. Oh, saya ni bukan ahli bina badan. Tapi bolehlah juga kan buat macam ni sekejap kan. Macam Piramli dia kata, kerjanya apa nak? Kerjanya berbahaya, Pak Cik. Siang malam tak boleh tidur. Kerjanya apa? Kerjanya sambung ekor beruang. Aduh, kerjanya berbahaya. Tapi boleh bincang lah. Semua ni boleh bincang. Jadi kita balik kepada daun yang ketiga, iaitu pohon yang ketiga yang ingin saya kongsikan dengan anda. Pohon yang ketiga ini, tidak bukan pohon ini. Pohon-pohon malu-malu sikit. Tetapi pohon ini banyak duri-duri. Kalau kita sentuh dia, dia tutup. Dia malu-malu. Inilah pohon semalu. Jadi ini pohon semalu. Itu dia. Jadi anda harus faham. Pokok-pokok yang ada di tepi jalan, pokok-pokok yang ada di sana, di sini, ke sana, ke sini, ke sana, ke sini. Pokok-pokok ni semuanya pokok-pokok yang ada khasiat. Saya takut lupa nak kongsikan 15 khasiat dengan anda. Pokok ni semalu ni, pokok semalu ni. Lupa kita nak kongsikan pokok semalu ni. Saya siap tulis lagi ni. Ni saya tulis ni. Apa ni? Yang pertama, untuk luka ringan. Pokok semalu. Luka-luka ringan, bolehlah pakai pokok semalu ni. Anda boleh guna pokok semalu. Yang kedua khasiatnya adalah untuk pendarahan yang orang kata berlebihan semasa orang kata menstruasi. Macam contoh kita ada luka, dia boleh menghentikan pendarahan itu. Itu kelebihan dia.
Dan merawat buasir. Merawat buasir ini juga merupakan salah satu khasiat daripada pokok semalu ini. Pohon semalu ini. Dan sakit-sakit sendi, tak perlu katalah. Orang kata sakit-sakit sendi, itu boleh guna pokok semalu. Jadi caranya rebus minum air. Rebus minum air. Dan selain daripada itu, yang penting, the killer of penyakit hari-hari orang mati kerana dia, diabetes. Penyakit kencing manis. Saya nak bagi tahu, kencing manis ni ada cerita dia. Ada cerita. Cerita dia daripada dulu orang kata di Kelantan lah. Di Kelantan. Adalah cerita daripada silsilah nenek moyang saya. Tok saya cerita bagi saya ni. Kawan saya, tok kawan saya pun cerita bagi saya juga. Jadi dia kata dia ini nyakit kencing manis. Jadi nyakit kencing manis nak kena potong gigi. Ni, kaki ni nak kena potong. Beratulah dia di depan. Mari orang nak sakit jantung. Sakit jantung. Sakit jantung. Doktor pun kata, sakit jantung dulu duduk di depan. Ini di klinik ni, di klinik. Di klinik nak jumpa doktor ni, nak jumpa doktor. Di kecemasan. Di kecemasan, emergency, tempat emergency. Main kecemasan dia boleh. Banyak ni orang beratur macam PKP nak pergi shopping mall. Sama. Beratur panjang. Ni kencing manis. Ni darah tinggi. Ni sakit buah pinggang. Ni sakit jantung. Sakit jantung duduk depan. Lepas tu adalah pakcik yang kencing manis ni. Dia kata, saya ni kencing manis. Kencing manis ni, takkanlah saya tak boleh dah beratur depan. Sepatutnya saya, giliran saya nak kata potong kaki apa semua ni. Dia kata tak boleh. Messi kata tak boleh. Penyakit jantung kena duduk depan. Penyakit kencing manis, duduk belakang sikit. Duduk belakang, back, go, backward. Tiba-tiba. Ni cerita Piramli ni. Kerjanya berbahaya, pakcik. Tapi yang ni tiba-tiba. Tiba-tiba marilah daripada belakang tu. Berlari dia. Kecing masih. Oh, semua yang beratur ni tengok. Kecing masih. Oh, rupa-rupanya mereka ni baru tahu. Kencing masam itu lebih kritikal daripada kencing manis. Jadi itulah cerita sikit lah dengan anda. Kencing masam itu lebih kritikal daripada kencing manis. Sebenarnya kencing masam itu bukanlah satu perkataan kencing masam. Bahasa dialek Kelantan itu kecemasan. Kecemasan itu dia panggil kecemasan. Emergency. Kena masuk dulu. Tu dia sebenarnya. Ya. Jadi kita balik pada pokok semalu ni. Pokok semalu ini bukan saja dia malu-malu ni, tapi dia boleh merawat diabetes, boleh merawat diabetes. Dan kita tengok merawat cirit-birit juga boleh. Kalau rasa cirit-birit, selain daripada orang kata ada juga orang makan pucuk jambu, cirit-birit, tetapi daun pohon semalu ini boleh merawat cirit-birit juga. Selain daripada boleh merawat sakit perut. Kalau anda sakit perut, cacing, cacing ni banyak ni. Ada orang amal makan pucuk ataupun petai belalang. Cacing, keluar cacing. Tapi hari ni saya nak suruh amalkan minum air pokok semalu. Minum air pokok semalu. Pokok semalu ni, ya. Jadi selain daripada itu, melegakan kegatalan. Air dia tu boleh melegakan kegatalan. Panas-panas tu kita boleh demah-demah sikit tempat gatal, celah-celah mana boleh kita guna. Dan juga merawat gusi. Merawat gusi juga boleh menggunakan air pohon semalu ini yang kita rebus, ataupun tempat gatal-gatal yang digigit serangga macam nyamuk, digigit serangga macam contoh tebuan dan sebagainya. Jadi digigit bahan serangga-serangga beracun ni. Ini boleh kita gunakan pohon semalu ini, rebuskan dia. Dan juga kita rawat. Dan selain daripada itu, merawat orang yang penyakit asma. Asma lelah. Boleh menggunakan pohon semalu ni. Yang pentingnya niat kita itu. Dan melawan orang kata orang yang tarik rambut.
gugur. Tarik rambut, gugur. Tarik rambut, gugur. Ni, pohon semalu inilah boleh merawat keguguran rambut. Jadi 15 ni cara-cara dia ni. Cara-cara dia ni. Saya ni tarik-tarik tak gugur. Jadi tak perlu rawat lah dengan pokok semalu lah. Tapi yang penting cerita tadi tu kecil masih. Waktu kecil manis dia kata, oh rupanya kecil masam itu lebih kritikal daripada kencing manis ya. Dia terus boleh masuk. Itu bahasa Kelantan lah, bahasa Kelantan. Jadi inilah saudara-saudari yang saya ingin kongsikan dengan anda, bahawa ilmu ini adalah suatu ilmu yang baik yang boleh kita kongsikan bersama. Jadi daripada pucuk betik sehingga kan yang kedua tadi iaitu daun ataupun pokok kilik anak, dukung anak. Dan sekarang iaitu satu pokok daun semalu. Semalu kita sentuh dia tutup. Kita sentuh dia tutup. Tapi pokok dia ada duri-duri, orang tak boleh usik dia. Itu kelebihan dia ya. Jadi pokok-pokok ni banyak kelebihan dia pokok. Banyak pokok kelebihan, banyak yang ada. Jadi malu-malu ni saya ada cerita lah sikit. Kecil masih kalau kata Datuk Buani Atiki, kecil masih. Jadi kecil masih ni pun ada sejarah PMB dia. Ada sejarah PMB. Jadi semua ini kita boleh bincang. Tak ada masalah, boleh bincang semua. Jadi musim-musim MCO, musim lepas-lepas MCO sudah dilonggarkan sedikit ini. Semua boleh bincang. Jadi janganlah takut, janganlah rasa khawatir, bersabarlah. Jadi inilah ilmu-ilmu yang saya ingin kongsikan pada hari ini. Tadi pucuk betik, dukung anak. Kalau di Terengganu dipanggil kilik anak lah. Dan sekarang adalah pokok ataupun pohon semalu. Saya tahu ramai pada masa sekarang ada yang sedang makan, ada yang sedang menonton TV ya. Jadi saya rasa siaran untuk hari ini, siaran Khabarin Malindo kita akan tangguhkan buat seketika dan kita akan jumpa selepas pada program-program yang seterusnya. Sebelum itu, saya ingin sampaikan kepada anda bahawa sekiranya kita berilmu, kita kongsilah dengan orang yang masih lagi belum mempunyai ilmu yang banyak. Sekiranya kita kuat, kita kongsilah dengan orang yang lemah. Sekiranya kita berduit, kita kongsilah dengan yang miskin. Tidak semestinya berduit. Ada kongsikan dengan duit, kongsikan dengan tenaga, kongsikan dengan ilmu, kongsikan dengan doa, juga kongsikan. Dan sekiranya kita tahu khasiat-khasiat ubat-ubatan, kita kongsilah dengan mereka yang masih mencari alternatif perubatan. Inilah kata-kata hikmah yang perlu kita sama-sama teroka dan juga kita sama-sama menggunakan kata-kata hikmah ini. Dengan akhiri saya kata-kata hikmah tadi itu, kita akhiri dengan 3 kali kecil masih. Kita jumpa di siaran yang seterusnya. Bye.